Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada Akid Nur Haziq bin Norzeri, Muhammad Nazim bin Azmi, Tengku Muhammad Syamim bin Tengku Zaman, Fatin Nur Nadiah binti Faizal dan Nuroh Ismaira Nelisa binti Nur Hisam. Kami akan membentangkan tajuk isu makanan halal mengikut falsafah di Malaysia. Isi kandungan kami terdiri daripada pendahuluan, definisi tajuk, isu makanan halal mengikut falsafah di Malaysia, kesan pemilihan makanan halal, langkah-langkah menangani isu makanan halal, cadangan dan kesimpulan bagi isu makanan halal di Malaysia. Pendahuluan dan definisi untuk isu makanan halal mengikut falsafah di Malaysia. Okey. Makanan adalah sesuatu yang dihasilkan berdasarkan sumber-sumber yang wujud di muka bumi seperti protein, air, karbohidrat dan lain-lain. Ianya merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan kerana menurut saintifik, jika manusia ingin meneruskan kehidupan tanpa makanan, seseorang itu hanya boleh bertahan selama 8 hingga 10 hari sahaja. Namun di dalam Islam, terdapat makanan yang haram dimakan oleh umat yang menganut agama Islam, iaitu Muslim. Namun masih terdapat kekeliruan dan dalam isu halal, dan ianya merupakan topik yang seringkali menjadi perdebatan dalam kalangan Muslim di Malaysia. Oleh itu, wujudnya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang menggantikan bahagian hal-hal ehwal Islam, BAHIS yang dahulunya pernah menjadi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. Dengan wujudnya JAKIM ini, Muslim di Malaysia menjadi semakin yakin dengan makanan yang bukan sahaja dijual di pasar raya, namun juga makanan yang dijual-jual di tepi jalan. Bagi definisi dari segi bahasa pula, halal merupakan daripada bahasa Arab, iaitu halal, yahilu, hilan, wahalan, yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Ianya juga bermaksud hukum yang membenarkan sesuatu perkara yang diperbolehkan, dibenarkan dan diizinkan dilakukan menurut Islam. Dan ianya sangat berlawanan dengan perkataan haram yang bermaksud tidak boleh dilakukan sama sekali, dan jika dilakukan oleh seseorang Muslim, ianya orang itu boleh mendapat dosa. Daripada segi istilah pula, halal bererti dibolehkan dan berlawanan dengan yang haram. Selain itu, menurut Al-Qaradawi, ianya adalah sesuatu yang diharuskan, tidak mempunyai ikatan larangan padanya dan diizinkan oleh syarak untuk melakukannya. Jadi secara jelasnya, halal adalah sesuatu yang bersifat harus dan diizinkan oleh syarak. Halal merupakan sesuatu yang sangat dibolehkan dan digalakkan di dalam Islam dan sangat bertentangan dengan haram dan sangat dimukai oleh Allah SWT jika dilakukan oleh Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akid Nur Haziq bin Norzeri dengan nombor matris 2021553043. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang isu makanan halal mengikut falsafah di Malaysia. Yang pertama adalah pemilihan makanan. Setiap orang mempunyai pegangan tersendiri dalam memilih makanan dalam kehidupan harian mereka. Faktor agama dalam diri individu mempunyai pegangan yang kuat terhadap nilai, tabiat dan sikap sehingga membentuk gaya hidup dan memberi kesan terhadap tingkah laku mereka dalam membuat sebarang keputusan. Faktor utama yang menjadi pandangan pengguna Muslim adalah harga dan rasa makanan serta persekitaran kedai makan berkenaan. Malangnya, mereka tidak peka terhadap keperluan logo halal kerana yakin makanan yang disediakan adalah halal berdasarkan status kedai makan yang dipilih. Yang kedua adalah kekeliruan pengguna. Imej halal merupakan suatu pandangan yang mudah difahami, namun ianya terjejas kerana kemajuan teknologi masa kini sehingga menyebabkan kekeliruan pengguna Muslim. Dengan berpandukan Al-Quran dan Hadis, kesemua makanan adalah halal selagi tidak bertentangan dengan dua pegangan tersebut. Kemajuan teknologi masa kini menjadi semakin canggih dan terdapat banyak sumber
mengelirukan semasa pembuatan produk makanan. Kerana ini kadang-kala menyusahkan pengguna Muslim untuk memilih dengan yakin dan tepat terhadap sesuatu produk di pasaran. Selain itu, asbab lain kekeliruan pengguna Muslim semasa memilih makanan yang halal ialah penggunaan bahan yang berasaskan khinzir semasa pembuatan makanan. Penggunaan nama yang tidak bersesuaian juga dengan produk makanan seperti beef bacon dan beer akan mengundangkan kekeliruan pengguna Muslim. Tiga adalah kesedaran pengguna. Masyarakat Islam perlu cakna tahap kesedaran pengguna supaya dapat mengetahui wujudan maklumat yang sahih mengenai isu halal di Malaysia. Hal ini tercetus apabila isu halal yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Malaysia merupakan ancaman besar yang berlaku atas kelemahan membina kesedaran dalam diri mereka. Hal ini kerana didorong oleh aspek dalaman dalam diri seseorang seperti nilai, pegangan agama, sikap terhadap isu halal dan pemprosesan maklumat, atau disebabkan oleh aspek luaran seperti pengaruh persekitaran yang merangkumi budaya, pendapat pemimpin dan masyarakat. Tahap kesedaran masyarakat Islam mengenai produk makanan halal pada era globalisasi kini masih rendah berbanding masyarakat barat terhadap suatu produk berdasarkan kualiti dan ketetapan pengeluaran. Masyarakat Islam di Malaysia juga kurang mempercayai produk tempatan walaupun produk halal tersebut mempunyai pilihan. Dan yang terakhir adalah tahap keagamaan. Agama memainkan peranan penting dalam pencarian maklumat produk halal. Hal ini kerana setiap tingkah laku seseorang perlu berlandaskan agama yang akan membentuk kepercayaan, pengetahuan dan sikap seseorang. Tahap keagamaan seseorang adalah berbeza antara satu sama lain dan ianya akan membantu seseorang menjadi lebih baik dalam segala hal sekiranya tahap keagamaannya tinggi, seperti mengambil berat tentang produk makanan halal yang dijual. Tahap keagamaan merupakan titik penilaian seseorang untuk mengukur agamanya dan menggambarkan personaliti mereka. Ini menerangkan pemilihan produk makanan yang halal dipengaruhi oleh tahap keagamaan seseorang dari segi ilmu yang diperolehinya. Seterusnya ialah kesan pemilihan makanan halal mengikut falsafah di Malaysia. Terdapat 4 kesan yang penting. Antaranya ialah menjaga kesihatan, perkembangan pribadi seseorang Muslim, menjadikan seseorang Muslim yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia. Dan yang keempat, mengekalkan kesempurnaan dan kewarasan akal manusia. Kesihatan sangat penting untuk dijaga bagi menjamin makanan dan minuman tidak memudaratkan manusia. Islam menekankan kepentingan makan dan minuman yang bersih dan halal. Hidangan yang seimbang mengandungi semua nutrien yang diperlukan seperti protein, karbohidrat, garam mineral, vitamin dan sebagainya. Pemakanan yang sihat meningkatkan kesihatan, manakala makanan yang halal memberikan keberkatan kepada Muslim yang makan makanan yang halal. Kesan yang seterusnya ialah perkembangan pribadi seseorang Muslim. Aspek kerohanian adalah ciri yang paling penting dalam tubuh manusia. Menurut hukum Islam, sifat halal makanan mempunyai kesan yang besar terhadap pembentukan dan pertumbuhan pribadi seseorang Muslim. Setiap hidangan yang dimakan oleh seseorang Muslim menjadi darah daging mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan pribadinya. Segala sumber makanan dan minuman yang halal, sihat dan berkhasiat menjana seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia, mengukuhkan nilai keimanan dan sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, sekiranya makanan yang dimakan adalah haram, individu Muslim itu menjadi keji, ketakwaannya dan nilai ibadahnya merosot, malah dia boleh mendapat hukuman laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kesan pemilihan makanan halal juga menjadikan seseorang Muslim yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia. Sumber makanan yang tidak tercemar
halal dan berkhasiat mampu melahirkan seseorang yang bersopan santun dan berakhlak mulia. Sumber makanan yang halal dan baik juga memberi kesan kepada tingkah laku positif seseorang individu. Sedangkan makanan yang daripada sumber haram, syubhah dan jijik memberi kesan negatif seperti hati menjadi lalai, sakit, beku dan mati. Kesan yang terakhir sekali ialah mengekalkan kesempurnaan dan kewarasan akal manusia. Pertumbuhan intelektual secara langsung terikat dengan perkembangan mental atau pemikiran. Kecerdasan merupakan anugerah Allah SWT yang amat berharga kepada manusia. Manusia dibezakan dengan makhluk Allah SWT yang lain melalui akalnya. Umat Islam diwajibkan mengekalkan pemikirannya dalam keadaan rasional dan cemerlang sepanjang masa. Umat Islam juga diwajibkan sentiasa menuntut ilmu sebanyak yang mungkin tanpa mengira masa, lokasi atau bangsa demi menjaga kesejahteraan mental dan kecemerlangan. Langkah yang pertama ialah Al-Quran sebagai rujukan utama. Dalam soal makanan, Islam sangat meletakkan fokus yang kuat terhadap masalah halal dan haram. Allah SAW telah mencela dalam Al-Quran tentang mentaliti orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin yang menetapkan syarat halal dan haram semakanan semata-mata atas dasar hawa dan nafsu. Allah SAW sentiasa menganjurkan manusia supaya memakan makanan yang halal lagi baik serta melarang mengikut jejak langkah syaitan dalam menentukan status halal sesuatu hidangan. Kesemuanya telah dijelaskan secara menyeluruh oleh Allah SAW di dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak ayat Al-Quran dan As-Sunnah memperkatakan tentang makanan. Antaranya ialah peraturan dan adab makan dan minum, tujuan makan dan minum, termasuk takyib dan khasiat makanan halal. Dua ciri utama yang sentiasa disebutkan dalam Al-Quran ketika membicarakan tentang perintah makanan adalah halal dan baik. Beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah menyatakan bahawa makan bukan sahaja berfungsi untuk mengekalkan kesihatan dan kelangsungan hidup seseorang, tapi juga memberi kesan kepada kepribadian dan perwatakan seseorang. Seterusnya, Islam telah memperkenalkan tentang prinsip makan dan minum secara sederhana kerana Allah SAW tidak menyukai orang yang melampaui batas. Langkah yang kedua ialah menggunakan kaedah fiqh dalam penentuan hukum makanan. Pihak berkuasa dan masyarakat awam di Malaysia amat mengambil berat tentang penentuan makanan halal dan haram. Atas asal itu, masalah halal dan haram dalam makanan menjadi punca kebimbangan utama bagi semua lapisan masyarakat. Sebenarnya, Al-Quran dan As-Sunnah menyediakan piawai yang jelas untuk menentukan sama ada sesuatu makanan itu halal atau haram. Langkah yang ketiga ialah berprinsip nilai insaniah. Prinsip insaniah adalah langkah pertama dalam memastikan pengurusan kualiti sistem dijalankan dengan sempurna. Dalam buku Keinsanan dalam Pengurusan, Abdul Aziz menegaskan bahawa seorang pekerja sama ada sebagai pemimpin atau pekerja perlu menerapkan sifat kemanusiaan dalam mengurus tadbir sesuatu isu. Prinsip taat setia yang tidak berbelah bahagi, patuh kepada setiap perintah dan larangan Allah SAW perlu disemai dalam hati seseorang umat Islam. Langkah yang terakhir ialah menekankan konsep halalan thayyiban. Ideologi kepenggunaan Islam menekankan konsep halalan thayyiban yang sepatutnya menjadi asas kepada ekonomi ummah. Prinsip ini boleh diterapkan bukan sahaja kepada umat Islam tetapi kepada seluruh masyarakat amnya. Pembangunan industri halal bukan semata-mata kerana permintaan terhadap barangan halal untuk kegunaan umat Islam sahaja. Oleh itu, pembangunan industri halal mesti dikaji secara holistik dari pelbagai perspektif, terutamanya yang berkait rapat dengan kebimbangan keselamatan. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, Allah SAW telah menjelaskan sepenuhnya di dalam Al-Quran kepada manusia apa yang baik dan buruk dan halal ataupun haram demi kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat.